Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merakamkan video ringkas ini untuk memberi penjelasan tentang hibah apabila dibuat mesti dipindah milik pada ketika itu juga. Ya. Jadi ada pandangan di kalangan masyarakat bahawa sekiranya hibah itu dibuat hari ini, contohnya hibah untuk hartanah, sekiranya dibuat hari ini pada contoh 14 bulan Oktober ya 2019, apabila saya menghibahkan hartanah saya, rumah saya kepada anak saya hari ini 14 bulan Oktober, maka pada hari ini juga saya perlu memindah milik geran dalam nama yang masih mempunyai nama saya itu kepada anak saya. Ya, ini golongan yang menganggap bahawa hibah itu equals bersamaan dengan pindah milik nama di dalam geran tanah. Izinkan saya memberi penjelasan. Ya, di Wasiat Shop Berhad kami mempunyai panel syariah ya, yang rata-ratanya berpengalaman antara 15 hingga 20 tahun di dalam bidang fiqh mawaris. Ya. Panel syariah kita diketuai oleh Datuk Seri Dr. Mat Yusof Cik Teh, seorang hakim ya, mantan hakim Mahkamah Rayuan Syariah Putrajaya ya. Dan di Wasiat Shop juga kami telah membuat penyelidikan ilmiah dengan memberi geran kepada universiti untuk membuat penyelidikan ilmiah berkenaan tentang hibah ya. Daripada pendapatan penyelidikan ilmiah inilah kami membentuk produk-produk kita ya. Dan antara dapatan yang kita buat, kita temui bahawa hibah boleh sah mengikut hukum syarak walaupun tidak dipindah milik nama di dalam geran tersebut. Yang penting bagi hibah mengikut hukum syarak ialah 4 rukun dan 1 syarat qabat. Ya, kunjungan kami ke mahkamah-mahkamah syariah seluruh Malaysia, ya, kita mendapat input bahawa di mahkamah syariah hakim melihat sama ada hibah itu sah atau tidak bergantung kepada 4 rukun dan 1 syarat qabat. Sekiranya 4 rukun dan 1 syarat qabat ini terlaksana, maka hibah itu dari segi hukum syarak adalah sah walaupun geran tidak berpindah milik. Keperluan untuk berpindah milik nama di dalam geran ini bukanlah keperluan hukum syarak, tuan-tuan dan puan-puan. Keperluan menukar nama di dalam geran ini adalah mengikut kanun tanah negara, bukan keperluan hukum syarak ya. Jadi hari ini 14 bulan Oktober 2019, saya telah menghibahkan harta saya kepada anak saya dan segala ijab kabulnya sempurna, dan kemudian saya memberi 1 kunci duplikat rumah itu kepada anak saya dan saya sebut dengan anak saya, dia berdokumen dan juga ada saksi bahawa mulai pada hari ini ayah telah menyerahkan kunci rumah ini kepada kamu, yang membuktikan bahawa qabat itu sudah pun berlaku. Kamu boleh masuk ke dalam rumah ini pada bila-bila masa. Hari ini 14 bulan 10 2019, hibah itu sudah pun sah mengikut hukum syarak. Geran masih atas nama saya. Geran boleh ditukar milik pada bila-bila masa sahaja, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, jadi ramai orang kita terkeliru kerana merasakan bahawa apabila hibah itu dibuat, geran juga mesti bertukar nama, berpindah milik daripada nama saya sebagai ayah kepada nama anak saya sebagai penerima hibah. Tuan-tuan dan puan-puan, sekadar perkongsian kita bersama ya, negara Brunei Darussalam adalah negara yang memegang kuat pandangan Syafi'i. Kalau di Malaysia kita tak ada tulis di dinding kita memegang pandangan mazhab Syafi'i, di Brunei ada tulis di dinding mereka memegang pandangan mazhab Syafi'i. Undang-undang hibah Brunei menyebut dengan jelas bahawa hibah tidak perlu dibuat pindah milik nama di dalam geran.
Dan mereka lebih kuat syafi'inya daripada kita, tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Jadi ini nak menjawab persoalan yang ditimbulkan oleh masyarakat baru-baru ini, bahawa bila buat hibah mesti berlaku pindah milik. Ya. Hibah, saya ulang semula, yang menentukan sesuatu hibah itu sah atau tidak, tuan-tuan dan puan-puan, bukanlah saya, bukanlah tuan-tuan dan puan-puan, bukanlah mana-mana ustaz-ustaz yang berceramah di mana-mana. Yang menentukan hibah itu sah atau tidak ialah mahkamah syariah. Ya, mahkamah syariah itulah yang mempunyai bidang kuasa, ya, dengan hakim-hakim yang bijaksana. Mereka boleh berijtihad bahawa hibah itu adalah sah mengikut hukum syarak, walaupun geran tidak bertukar nama kepada nama penerima hibah. Ya, kenapa dibuat begitu, tuan-tuan dan puan-puan? Ya, ilmu tentang fiqh mawaris ni adalah sangat luas dan ada banyak perbahasan di dalamnya. Tetapi yang paling penting sekali ialah kita, rakyat Malaysia yang hidup di Malaysia, tertakluk kepada undang-undang mahkamah di Malaysia, bukan undang-undang daripada negara lain. Ya? Dan undang-undang mahkamah di Malaysia, ya, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada masa lapang, buat pembacaan, tuan-tuan akan jumpa ada ratusan kes hibah di Malaysia yang telah diluluskan oleh mahkamah syariah, ya, di mana pindah milik nama di dalam geran tidak berlaku. Apa yang berlaku ialah rukun dan juga syarat hibah itu terlaksana. Mahkamah berpuas hati, rukun dan syarat itu terlaksana, maka hibah itu telah disahkan oleh mahkamah syariah. Tidak timbul isu sekiranya kita tak pindah milik nama geran kepada anak kita, maka hibah itu tidak sah. Isu itu tidak timbul. Kerana yang menentukan hibah itu sah, saya ulangi semula, bukan tuan-tuan dan puan-puan, bukan saya, bukan mana-mana ustaz yang berceramah di mana-mana. Yang menentukan hibah itu sah ialah mahkamah syariah. Ya, jadi kita jangan risau tentang pindah milik ke tak pindah milik nama dalam geran. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan memilih untuk memindah milik nama dalam geran, terserah. Ya, jadi nanti kalau pindah saja milik nama dalam geran, anak pun jual rumah tu, terserah. Itu risiko, tuan-tuan dan puan-puan. Ada kaedah lain yang lebih selamat, iaitu pastikan hibah tuan-tuan dan puan-puan mencukupi rukun dan syarat khabat. Ya, hibah itu boleh sah tanpa berlaku pindah milik. Saya ulang, tuan-tuan dan puan-puan, ada ratusan kes yang telah diputuskan oleh mahkamah syariah, hibah itu sah tanpa berlaku pindah milik nama di dalam geran. Ya, jadi saya harap penjelasan ini dapat memberi satu perspektif baru kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk melaksanakan hibah mengikut hukum syarak. Tapi kalau nak pindah nama dalam geran, silakan. Risiko itu adalah risiko anda, terserah pada anda. Tapi kita telah buktikan bahawa ada kaedah yang lebih baik, iaitu pastikan hibah itu dibuat mengikut hukum syarak dan memenuhi syaratnya, ya, untuk menjaga kepentingan pemberi hibah. Maka pindah milik boleh dibuat pada bila masa. Tidak semestinya pindah milik itu berlaku pada hari ini. Yang penting khabat mesti berlaku. Ya, dan khabat ini bukanlah maknanya pergi pejabat tanah tukar nama atas nama anak. Itu hanyalah salah satu dari bentuk khabat. Khabat juga boleh dibuat dalam bentuk tindakan, khabat juga boleh buat dalam bentuk konstruktif. Ya, dan macam saya sebut tadi, saya hibahkan rumah saya kepada anak saya bagi dia kunci rumah saja. Itu pun sudah dianggap sebagai khabat. Ya, jadi jangan keliru-keliru, jangan pening-pening. Buat hibah ikut rukun, ikut syarat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.